Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar katsira wa bukratan wa asila. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wat tabi'in lahum ila yaumil bi'sanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih, bertambah-tambah bersih dengan iman dan amal kebajikan. Dan sesungguhnya hampalah orang-orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih itu susut dan terbenam kebersihannya dengan sebab-sebab kekotoran maksiatnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersama-sama pada pagi ini bersyukur untuk bersama-sama menyambut Aidul Fitri Mubarak, suatu anugerah Allah yang tidak dapat kita nilai dengan nilai kebendaan. Sesungguhnya hari besar Aidul Fitri Mubarak ini disambut oleh umat Islam di seluruh dunia dalam rangka kita meningkatkan pengabdian dan meningkatkan rasa khidmat kita kepada dinul Islam. Marilah sama-sama kita jadikan pada hari ini suatu kesempatan untuk kita meningkatkan komitmen kita kepada Islam, komitmen kita kepada persaudaraan Islam, komitmen kita kepada menegakkan hukum-hukum Allah dan patuh kepada syariatnya. Sesungguhnya pada hari ini adalah hari yang sangat dinantikan oleh umat Islam, kerana kita bersama-sama telah melalui puasa Ramadan Al-Mubarak yang sangat kita rasa berat untuk meninggalkannya. Namun Allah telah mentakdirkan dan telah memberikan kepada kita suatu syariat bahawa di hujung Ramadan, iaitu menjelang 1 Syawal, kita harus mula berbuka puasa dan menikmati juadah dan bergembira dengan sanak saudara. Mari kita jadikan hari ini hari yang memberikan keinsafan pada kita, bahawa sesungguhnya kehidupan kita ini tidak lama, kehidupan kita hanya sementara, dan kita telah diamanahkan dengan dinul Islam untuk kita menjadi seorang muslim sehingga ke akhir hayat, seperti yang difirman oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu was-sami'u innahu was A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Marilah sama-sama kita jadikan keazaman kita supaya kita menetapkan diri kita sebagai kaum muslimin sehingga ke akhir ayat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara sekalian, di saat kita berhadapan dengan cabaran yang sangat getir, kita sekarang sedang menyaksikan suatu keadaan umat Islam bersama seluruh dunia berhadapan dengan ujian apa yang disebut coronavirus atau COVID-19. Ini adalah dugaan, ini adalah cabaran kepada kita. Sementara kita menilai apakah cara kita untuk terlindung daripada musibah ini, kita juga harus insaf bahawa ini adalah suatu ujian Allah kepada kita. Ini adalah suatu yang sangat menuntut supaya kita bermuhasabah bahawa musibah yang disebut coronavirus itu adalah ujian untuk kita menilai apa yang telah kita lakukan selama ini. Kita telah cuai dengan
agama Allah. Kita telah cuai terhadap amanah yang diberi oleh Allah kepada kita, baik dalam hal kita berhubung dengan sesama manusia maupun kita berhubung dengan alam. Demikianlah Allah menyatakan, duribat alaihimuz zillah aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablum minan nas. Demikianlah keinsafan yang harus ada pada kita ketika kita berhadapan dengan ujian ini. Mari sama-sama kita menjaga diri kita dan juga keluarga kita supaya kita terhindar daripada musibah ini, sehingga Allah mengangkatnya untuk kembali kita hidup sebagai muslim yang dapat memberi contoh kepada seluruh alam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita juga sekarang sangat insaf tentang apa yang berlaku pada umat Islam di seluruh dunia, bahawa sesungguhnya yang mutaakhir ialah serangan yang telah dilakukan oleh musuh Allah, iaitu Yahudi Zionis laknatullah, yang telah menyerang Masjid Al-Aqsa tanpa ada apa-apa sebab, melainkan mereka ingin meruntuhkan, mereka ingin merampas Masjid Al-Aqsa. Ini adalah suatu yang jelas yang dapat kita lihat dalam berita ketika mana mereka menyerang masjid apabila umat Islam sedang melakukan salat tarawih dengan tidak merasa kasihan, belas kasihan, dengan tidak ada rasa hormat, dengan tidak ada rasa bahawa orang Islam berhak berada di masjidnya, di rumah Allah, menunaikan solat, menunaikan kepatuhannya kepada Allah. Tiba-tiba kita telah melihat serangan yang sangat ganas, serangan yang sangat brutal, sehingga umat Islam merasakan bahawa kali ini Masjid Al-Aqsa mungkin akan dirampas oleh musuh Allah. Sesungguhnya Allah lebih tahu dan Allah lebih berkuasa ke atas apa yang berlaku. Alhamdulillah, sehingga kemarin Masjid Al-Aqsa selamat dapat dilindungi oleh umat Islam yang bertahan di Masjid Al-Aqsa. Sesungguhnya kita harus faham apakah nilai Masjid Al-Aqsa kepada kita. Masjid Al-Aqsa adalah kiblat kita yang pertama. Masjid Al-Aqsa adalah masjid di mana berlaku Isra wal Mi'raj yang menjadi sebahagian daripada keimanan dan akidah kita. Masjid Al-Aqsa adalah suatu kemuliaan dan adalah suatu marwah yang perlu dipertahankan oleh seluruh umat Islam, bukan saja orang Arab Palestin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa yang berlaku di Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis adalah satu peristiwa yang memberi pengajaran pada kita kenapa kita selama ini gagal untuk mempertahankan Masjid Al-Aqsa dan membebaskan Palestin. Tidak lain yang tidak bukan ialah kerana kita berpecah. Umat Islam tidak bersatu dalam berhadapan dengan musuh yang nyata, musuh yang jelas telah ditunjuk oleh Allah. Mereka adalah golongan yang akan selama-lamanya memusuhi umat Islam dan memusuhi Islam. Kita tidak menumpukan seluruh sumber yang ada kepada kita, bahawa sesungguhnya kerajaan-kerajaan negara Muslim nampaknya tidak bersama untuk bersepakat membela Masjid Al-Aqsa dan juga Baitul Maqdis. Inilah akibatnya. Inilah harga yang terpaksa kita bayar. Kita telah menyaksikan penghinaan, kita telah menyaksikan pencerobohan, kita telah menyaksikan penodaan. Harga umat Islam sekarang adalah sangat murah di sisi musuh. Kita melihat kanak-kanak, wanita dan juga orang yang tidak bermaya telah diserang dengan tidak merasakan sebarang belas kasihan. Sesungguhnya ini musuh Allah yang nyata yang disebut oleh Al-Quran aduwwum mubin, yaitu musuh kamu yang paling nyata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sesungguhnya kita sangat wajib dan kefarduan jatuh ke atas setiap diri muslim di seluruh dunia sekarang untuk menggembelingkan segala keupayaannya, sekurang-kurangnya dari doa maupun pengorbanan, sumbangan kewangan, sumbangan harta benda untuk kita membela Masjid Al-Aqsa. Kerana Rasulullah SAW telah menyatakan bahawa menziarah Masjid Al-Aqsa adalah suatu tuntutan. Inilah yang dipesan oleh Rasulullah SAW, tashuddu rihal illa salasatul masajid, Masjidil Haram, Masjidil Haza wa Masjidil Aqsa. Bahawa dituntut dengan keras
supaya kamu pergi untuk menziarah 3 masjid ini, yaitu Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Di suatu hadis lagi dinyatakan bahawa sesungguhnya kalau kamu tidak dapat pergi untuk solat di Masjid Al-Aqsa, maka hendaklah kamu menghantar sedikit minyak zaitun supaya dapat menyalakan pelita-pelita di sekitar Masjid Al-Aqsa. Inilah tuntutan yang perlu kita tunaikan. Kita berhutang dengan Masjid Al-Aqsa. Bukan saja kita tidak dapat menziarahnya, tetapi kita juga cuai untuk tidak memberikan sumbangan dan tidak memberikan harta kita sedikit untuk kita menyelamatkan Masjid Al-Aqsa. Ayuh, mari sama-sama kita dengan semangat Ramadan yang telah berlalu, dengan semangat Syawal yang sedang kita sambut, dengan semangat bahawa kita adalah satu akidah, bahawa Masjid Al-Aqsa mesti dipertahankan sehingga ke titisan darah terakhir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Suatu berita lagi yang kita merasa sangat-sangat sedih. Dikala Masjid Al-Aqsa sedang dikepung, kita juga mendapat berita bahawa Gaza, satu lagi tebing di Palestin yang sekarang sedang dilanda serangan bertubi-tubi, sehingga sesaat ke saat kita sedang berkhutbah pada hari ini, hanya sekitar 1 jam yang lalu, satu lagi runtuhan akibat daripada bom yang telah meledak, serangan daripada jet pejuang askar Israel. Ramai yang terbunuh sehingga hari ini angka sampai kepada 50 warga Gaza yang telah terkorban. Mereka syahid, mereka dapat diberi anugerah oleh Allah, tetapi tanggungjawab kita untuk membela apa yang berlaku ke atas mereka itu tidak terlepas. Mari kita nyatakan kesatuan kita, mari kita nyatakan solidariti kita kepada umat Islam sesaudara kita di Gaza, bahawa kita bertanggungjawab membantu mereka. Kita harus bersama-sama untuk menentang kekerasan dan kezaliman ini. Kita tidak mungkin dilepas oleh Allah nanti ketika kita kembali kepadanya dan Allah bertanya, apakah yang kau lakukan untuk membela saudaramu yang sedang ditindas? Gaza sedang nyawa-nyawa ikan sekarang. Gaza sedang nazak. Tetapi kita dapat diberitakan bahawa Gaza tetap berjuang dan umat Islam di sana tetap bertahan. Mereka hanya mahu kita berdoa supaya mereka terus bertahan, dan ini tanggungjawab yang paling minima yang harus kita lakukan. Sementara itu juga kita harus menghulurkan sumbangan sedapat mungkin supaya apa yang mereka perlukan dapat disampaikan. Inilah tanggungjawab yang tidak mungkin dapat kita lepas, dan Allah akan bertanya pada kita di akhirat nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita telah diberikan suatu ketetapan bahawa sesungguhnya kita akan nanti mengakhiri Syawal ini dengan melihat pelbagai fitnah yang akan terus berlaku kepada umat Islam. Mari sama-sama kita jadikan hari ini hari titik keinsafan untuk kita bermuhasabah, supaya akhirnya nanti kita dapat diselamatkan daripada mehnah dan fitnah yang berterusan melanda dunia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahillazi lahu fis samawati wa ma fil ardh wa lahu fil akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kegairahan kita menyambut Aidilfitri jangan sampai menepikan kita akan musibah yang sedang melanda kita di seluruh dunia sekarang. Musibah ini bukan saja dalam bentuk fizikal, tetapi musibah sedang melanda juga kerohanian kita. Kita nampak semakin lemah apabila umat Islam tidak bermaya untuk mempertahankan agamanya. Sementara kita berhadapan dengan musibah coronavirus ini, kita jangan lupa bahawa ketahanan kita sebagai umat Islam yang mempunyai akidah yang utuh, mempunyai agama yang sempurna, mempunyai sistem hidup yang sangat berimbang. Kita harus menjadi contoh kepada dunia bagaimana umat Islam boleh mengendalikan pelbagai masalah dengan ampuh. Marilah kita insaf bahawa sementara kita bergembira, sementara kita melafazkan rasa bersyukur, ramai daripada saudara kita sedang berhadapan dengan musibah yang berat. Daripada saudara kita etnik Uyghur di China, di Xinjiang, juga sesahabat kita Rohingya di Myanmar, juga sesahabat kita, saudara kita di Kashmir di India, demikian juga sesahabat kita orang-orang Islam di India dan di Sri Lanka, demikian saudara kita di Afghanistan, demikian umat Islam yang sedang dilanda juga keadaan yang sangat getir di Syria, di Yaman, di Iraq. Inilah musibah yang sedang dihadapi oleh umat Islam di mana saja. Benarlah yang dikata oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kalamnya, duribat alaihimuz zillah. Kamu mendapat zillah di mana saja kamu berada, kerana kamu telah gagal untuk mengaitkan kehidupan kamu kepada Allah dan melaksanakan tanggungjawab kamu kepada manusia yang disebut hablum minallah wa hablum minan nas. Insaflah saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Inilah yang harus kita ingatkan pada diri kita, bahawa tanggungjawab kita membela umat Islam di mana saja adalah tanggungjawab semua. Kita menyeru kepada semua pemimpin-pemimpin negara Islam yang berada di tempat masing-masing, jangan hanya memikirkan keselesaan berkuasa, jangan hanya memikirkan keistimewaan kedudukan. Kamu akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Semua pemimpin-pemimpin negara Islam tidak akan terlepas, akan dituntut di sisi Allah nanti. Kegagalan mereka, kealpaan mereka, ketidakbertanggungjawaban mereka, kecuaian mereka untuk membela agama Allah dan membela umat Islam yang tertindas. Kita menyeru dan kita mengingatkan kepada seluruh pimpinan yang ada daripada semua peringkat umat Islam, daripada negara yang ada sekarang, daripada seluruh kepimpinan yang telah dilantik oleh rakyat. Kamu bertanggungjawab untuk membela umat Islam yang sedang tertindas. Kamu tidak akan terkecuali dan kami akan menuntut kamu di sisi Allah kerana kamu cuai melaksanakan apa yang telah dituntutkan ke atas dirimu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sahbihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa aslih zata bainahum alf baina qulubihim waj'al fi qulubihim bihimul iman wal hikmah wasabbithum ala millati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma azil Islam wal muslimin, Allahumma azil Islam wal muslimin, Allahumma azil Islam